Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wow, kalau selama ini kita dengar orang yang menerima rasuah, dihukum, ditahan, ditangkap, dipenjara, didenda. Tapi kali ini satu benda yang Anda harus share kepada rakan-rakan kawan-kawan Anda, siapapun mereka. Janji, share. Karena ini laporan yang sangat menarik. Bekas pengurus tidak lapor rasuah didenda Rp27.500. Dengan kata yang lain, kalau Anda tahu ada rasuah berlaku, kalau Anda sedar ada rasuah yang berlaku, ada bukti rasuah berlaku, dan Anda berdiam diri, tidak membuat laporan, lebih-lebih lagi kalau hal itu menimbulkan kerugian besar, kalau Anda tak buat itu, Anda boleh didenda. Kali ini, bekas pengurus tidak melaporkan rasuah didenda Rp27.500. Berlaku di Kuala Terengganu. Bekas pengurus ladang tabung tentera Terengganu didenda Rp27.500 oleh Mahkamah Session di sini hari ini kerana tidak melaporkan pemberian rasuah RM17.600 kepadanya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Hakim Muhammad Azhar Othman menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh Saudin C. Lamin 60 tahun membuat pengakuan bersalah atas 3 pertuduhan pilihan yang dihadapinya. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh dikenakan hukuman penjara 7 bulan sekiranya gagal membayar denda. Berdasarkan kesemua pertuduhan itu, Saudin didakwa tidak melaporkan pemberian wang Rp17.600 yang diberikan pengadu pada Julai, Ogos dan Oktober 2015 kepada SPRM. Cosmo 29 November 2021 melaporkan Saudin didakwa atas 6 pertuduhan menerima wang suapan berjumlah Rp27.500 daripada pengadu. Tertuduh didakwa menerima suapan itu sebagai dorongan memilih syarikat TP Parts and Machinery dan syarikat SS Terus Jaya Enterprise bagi membekalkan barangan kepada ladang tabung tentera Terengganu. Perbuatan itu dilakukan sejak Julai sehingga Disember tahun 2015, dipetik daripada Cosmo.com. Jadi saudara-saudara sekalian, selepas ini jangan malu-malu, jangan segan-segan, dan laporlah kejadian rasuah kalau Anda tahu dan Anda terlibat. Jangan sampai jadi seperti ini. Bekas pengurus tidak lapor rasuah didenda Rp27.500. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi tangkapan tahanan oleh SPRM terhadap Jerung Besar. 2 penjawat awam ditahan minta rasuah, wang tunai dan peralatan elektrik. Wah, ini memang culas dan luar biasa. 2 penjawat awam ditahan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Labuan selepas disyaki meminta dan menerima rasuah bernilai kira-kira RM6.000 terdiri daripada wang tunai dan juga peralatan elektronik. Ia sebagai balasan melepaskan pembayaran berhubung kerja penyelenggaraan Kautas selain membantu mendapatkan projek di sebuah pejabat perikanan di negeri tersebut. Menurut sumber, kedua-dua suspek masing-masing seorang lelaki dan wanita yang berusia 20-an hingga 40-an ditahan ketika hadir memberi keterangan di SPRM Labuan kira-kira pukul 6 petang semalam. Susulan penahanan itu, suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Labuan pagi tadi dan perintah reman bermula hari ini sehingga Sabtu dikeluarkan oleh Magistrate Kas Furaiha Man Abang Ahmad.
Suspek lelaki yang berusia sekitar 20-an dipercayai melakukan perbuatan tersebut pada tahun 2023 dan telah menerima wang rasuah kira-kira RM3.000 sebagai balasan melepaskan pembayaran berhubung kerja-kerja penyelenggaraan kultus. Manakala suspek wanita pula dipercayai melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2022 dan telah menerima rasuah sebuah peralatan elektronik bernilai kira-kira RM3.000 sebagai balasan membantu syarikat tersebut mendapatkan projek katanya. Sementara itu, Pengarah SPRM Labuan, Tuan Datu Robie Sheman, Datu Pin Datun, ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan kes disiasat di bawah Seksyen 17 dalam kurungan E, Akta SPRM 2009. Wow, ini satu perkara yang memang sangat baik. Apabila SPRM melaksanakan tanggung jawab dengan begitu hebat. Kebelakangan ini kita dapat lihat SPRM membuat siasatan penahanan kepada orang ramai bukan lagi melihat atau tanpa mengira darjat, pangkat, jentina, bangsa, agama. Semuanya kalau ada laporan akan kena sakat sekali. Tak pedulilah dia jurung besar kah, jurung kecil kah, ikan-ikan bilis kah. Bila dah melakukan kesalahan, bertemulah anda dengan SPRM. Kita ucapkan tahniah syabas kepada kerajaan Malaysia yang ada sekarang ini kerana melancarkan perang rasuah besar-besaran. Bukan saja ikan bilis yang ditangkap, bahkan ianya sehingga ke jerung-jerung dan ikan-ikan pausnya yang gemuk-gemuk. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang luar biasa daripada kuli yang tak pernah kita sangka akan keluar dari mulut kuli sendiri. Rahsia ini mungkin telah disimpan bertahun-tahun. Pendedahan ini mungkin telah pun disimpan bertahun-tahun. Tapi tak tahan lagi, akhirnya kuli dedah. Tun Mahathir mungkir janji lantik timbalan Perdana Menteri. Kalau dulu kita lihat kuli dan Mahathir pernah berseteru sehingga munculnya UMNO Blok 1 dan Blok 2. UMNO baru dan UMNO lama. Dan akhirnya muncul pula semangat 46 serpihan daripada UMNO dipimpin oleh kuli. Kali ini kita lihat pula, kuli dedah. Tun Mahathir mungkir janji lantik timbalan Perdana Menteri. Ada netizen kata dalam ruangan komen apabila isu ini timbul, mereka kata Tun Mahathir memang suka mungkir janji. Ini mereka kaitkan pula dengan janji daripada Tun Mahathir akan melantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri selepas satu waktu beliau menjadi Perdana Menteri semasa Pakatan Harapan memenangi pilihan raya pada tahun 2018. Tetapi nampaknya Tun Mahathir seakan-akan enggan melepaskan jawatan Perdana Menteri itu seperti yang dijanjikan untuk diserahkan kepada Anwar Ibrahim. Sebaliknya, Tun Mahathir Mohamad meletakkan jawatan semasa selepas langkah Sheraton. Ini menyebabkan secara tidak langsungnya Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Bukan ditumbangkan oleh sesiapa, tetapi tindakan Tun Mahathir Mohamad meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri yang menyebabkan kehilangan kuasa kepada Pakatan Harapan. Kini, kuli pula dedah perbuatan Tun Mahathir yang mungkir janji untuk lantik beliau sebagai timbalan Perdana Menteri. Bekas Menteri Kewangan Tengku Razali Hamzah mendedahkan ada perjanjian antaranya dan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menamakan beliau sebagai timbalan Perdana Menteri apabila bekas Perdana Menteri itu menerajui tampuk pemerintahan negara menggantikan Tun Hussein On pada tahun 1981.
Bagaimanapun, Razali berkata, perjanjian itu bubar apabila Dr. Mahathir dalam kenyataan media pada ketika itu menyebut beliau menyerahkan kepada UMNO untuk menamakan calon timbalan Perdana Menteri atau calon timbalan Presiden supaya beliau tidak perlu memilih timbalan Perdana Menteri. Hal mengenai perjanjian antara Razali yang lebih dikenali sebagai Kuli dan Dr. Mahathir itu dikongsi beliau dalam buku Kuli Memori 205 yang dilancarkan bekas timbalan Perdana Menteri yang juga seteru politik beliau satu ketika dulu, yaitu Tun Musa Hitam Semalam. Razali berkata perjanjian antara beliau dan Dr. Mahathir dibuat ketika Hussein sedang bergelut dengan masalah kesihatan. Katanya, kesihatan Hussein yang sering uzur ketika itu bukan rahsia dalam kalangan awam. Malah, media melaporkan beliau mendapatkan rawatan pembedahan pintasan jantung selama sebulan di luar negara dan dalam tempoh itu, Dr. Mahathir memangku tugas sebagai Perdana Menteri. Sejak itu, kabar angin Hussein akan letak jawatan bertiup kencang, meskipun beliau menafikannya. Ketika itu juga, nama Dr. Mahathir disebut-sebut sebagai pengganti Hussein. Bagaimanapun, Razali dalam memori itu menyebut ia masih belum selamat buat Dr. Mahathir, yang ketika itu sudah menyandang jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri selama 4 tahun. Ini disebabkan hubungan baik Hussein dengan Razali Hamzah yang menjadi punca kebimbangan Dr. Mahathir. Sehari selepas pulang ke tanah air, Hussein mengarahkan Razali dan Dr. Mahathir ke rumahnya. Kami tiba jam 4 petang, katanya. Hussein ada berita tidak baik mahu dikongsi. Seterusnya dia bertanya kepada saya dan Dr. Mahathir, "You berdua boleh bekerja sama?" Dan kami menjawab boleh. Memang benar waktu itu kami memang tiada masalah. Hussein kemudian menyambung, I nak berhenti dan I want you to take over. Saya mahu kamu ganti saya. Dia berkata sambil menunjuk ke arah saya. You take over as the Prime Minister, kata beliau. Kata Kuli terkejut saya. Terus berkata tidak boleh. Tidak boleh, Kapten, akan kelang kabut parti kalau diubah mengejut begini. Akan efek stok market menjejaskan pasaran saham dan lain-lain hal juga. Tapi Hussein bertegas, going to announce my resignation and you will take over. Saya akan umumkan peletakan jawatan dan kamu akan ganti saya walaupun saya kurang bersetuju. Saya sebut, apa caranya sedangkan Dr. Mahathir sudah jadi timbalan Perdana Menteri selama 1 penggal. Saya sebut lagi, ribut nanti dalam UMNO. Tapi kata Hussein, you fikir betul-betul, I nak umumkan very soon. Kalau begitu kata Dr. Mahathir, kita kena berunding soal parti, katanya. Kongsi Razali lagi sambil berjalan keluar menuruni tangga, Dr. Mahathir mengucapkan terima kasih kepada beliau kerana menjawab begitu kepada Hussein. Dr. Mahathir berkata, I'm ready to take over. Saya sedia untuk ambil alih. Saya menjawab, memang sepatutnya you take over. You are the deputy. Memang sepatutnya kamu ambil alih. Kamu timbalan. Belas Dr. Mahathir, and you'll be my deputy, dan kamu akan jadi timbalan saya. Perhimpunan Agung UMNO, I will take over from Hussein as president and you take as a deputy. Begitu tawaran Mahathir. Kuli kata itu terpulang kepada Hussein. Soal jawatan bukan keutamaan saya, kata Razali. Bagaimanapun pada masa itu mesyuarat UMNO bahagian di seluruh negara sedang berjalan. Masing-masing ketika itu menamakan calon bagi pemilihan parti yang bakal berlangsung pada 26 Jun 1981. Sehingga April, Hussein masih membisu hingga menimbulkan banyak spekulasi. Meskipun terdapat andaian Dr. Mahathir akan menggantikan beliau, namun selagi mesyuarat bahagian belum selesai, pencalonan juga belum ditutup, jadi kedudukan Dr. Mahathir belum pasti.
Namun Razali kemudian membuat pengumuman untuk tidak melawan Dr. Mahathir. Saya tidak akan lawan Dr. Mahathir, sekalipun menerima banyak pencalonan. Selagi Dr. Mahathir duduk di kerusi timbalan presiden, selagi itu saya tidak akan mencabar jawatan itu, Razali dipetik dalam memori itu. Beberapa hari selepas Razali membuat pengumuman itu, seorang lagi naib Presiden UMNO, Tun Musa Hitam, turut menyatakan beliau tidak akan melawan Dr. Mahathir. Hal itu pada pandangan Razali memberi ruang selamat kepada Dr. Mahathir. Pada minggu pertama Mei 1981, media menghebahkan Hussein akan mengumumkan peletakan jawatan pada 15 Mei ketika hadir merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Johor Bahru. Malah pertemuan 6 mata antara Hussein, Razali dan Mahathir bertujuan mencapai persetujuan peralihan kuasa turut didedahkan media. Razali mengakui pertemuan itu berlaku. Benar, kami jumpa bertiga, 6 mata, dan disebabkan saya tidak mahu menggantikan Hussein, konsensus akhir ialah jawatan Perdana Menteri diserah kepada Dr. Mahathir dengan janji saya dilantik sebagai timbalan, katanya. Waktu sama, populariti Musa mula mempengaruhi keputusan beberapa bahagian UMNO untuk menamakan dia berpasangan dengan Dr. Mahathir sebagai Presiden dan Timbalan Presiden UMNO. Pada 12 Mei 1981, Dr. Mahathir membuat pengumuman jika Hussein berundur dan beliau dipilih menggantikannya, siapa calon bagi jawatan Timbalan Perdana Menteri akan diserahkan kepada ahli UMNO untuk tentukan. Jadi, perhimpunan pada 26 Jun 1981 akan menentukan siapa timbalan Presiden parti dan calon yang menang akan dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Untuk bertindak adil, Dr. Mahathir berkata beliau akan berkecuali dan dalam perebutan jawatan itu. Menurut Kuli, pengumuman itu bermaksud terlerailah janji antara Dr. Mahathir, Hussein dan Razali. Dr. Mahathir berani umumkan begitu kerana dia sudah selamat. Selepas saya mengumumkan tidak akan mencabarnya. Dia tahu dia akan kalah jika saya pilih melawannya, dan daripada pengumuman dibuat, saya faham dia memang tidak mahu menjadikan saya timbalan, walaupun itulah persetujuan dengan Hussein. Saya akur dan tetap mengalu-alukan keputusan itu. Saya tidak mahu ambil berat, malah berpandangan kalau begitu, memang begitulah sikap Dr. Mahathir, biarlah dia menanggungnya. Kemudian katanya lagi, bagaimanapun apabila Dr. Mahathir ditanya media, apakah dia boleh menerima sekiranya Razali menang jawatan timbalan presiden, beliau menjawab, saya boleh bekerja dengan sesiapa sahaja. Selepas itu, jawatan Perdana Menteri tidak lagi jadi tumpuan. Sebaliknya, ia beralih kepada jawatan Timbalan Perdana Menteri apabila Musa mengesahkan akan bertanding menentang Razali. Razali dalam memori itu menyebut Dr. Mahathir kemudian mengulangi pendirian dan mengingatkan UMNO tidak akan sekali-kali mengamalkan sistem pengkaderan, iaitu hanya ahli tertentu dipilih berkuasa. Sebaik kedudukannya selamat kerana pencalonan ditutup, dia pasang Musa melawan saya. Itu namanya main kayu tiga. Musa sendiri datang berjumpa saya dan memberitahu, saya menawarkan diri bertanding menentang kamu bagi jawatan timbalan presiden. Walaupun terkejut, saya kata, baguslah. Saya dengan Musa rapat. Hampir setiap hujung minggu kami makan malam di Merlin Hotel, berbual segala macam hal. Kemudian bila ditanya mengapa dia bertindak begitu, katanya Dr. Mahathir yang minta dia lawan. Sekali lagi saya kata baguslah. Katanya, pada pemilihan 1981, Dr. Mahathir menang tanpa bertanding sebagai presiden. Musa yang mendapat 722 undi menjadi timbalan dengan mengalahkan Kuli yang memperoleh 517 undi. Bagaimanapun pada penghujung 1980-an, konflik dalaman UMNO bertambah serius dan parti itu diharamkan oleh mahkamah pada 4 Februari 1988 selepas berlakunya krisis kepimpinan pada 1987 yang menyaksikan Kuli yang bertanding jawatan Presiden UMNO menentang Dr. Mahathir kalah tipis.
Susulan persaingan di antara kem Dr. Mahathir dan kumpulan Razali ketika itu disokong Musa menyaksikan kewujudan Parti Melayu Semangat 46 yang diketuai Kuli. Musa tidak menyertainya. Pada Mei 1996, Semangat 46 dibubarkan. Razali kembali menyertai UMNO baru. Buku Kuli Memori 205 setebal 338 halaman itu hasil tulisan Datin Zini Tulniza Abdul Qadir. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi.